Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anissa Amira binti Zahruddin, bernombor matrik 280-516. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Izzati Hazika binti Hatta, bernombor matrik 279810. Selamat sejahtera. Nama saya Lau Sheman, nombor matrik 2798896. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Navin dan nombor matrik saya 282638. Sejahtera kepada semua, nama saya Lau Hawai, nombor matrik saya ialah 2768888. Salam sejahtera dan selamat pagi. Nama saya Wong Wai Yu, bernombor matrik 279826. Slide pertama adalah pengenalan. Menurut statistik tahun 2019 hingga 2020, ia telah menunjukkan kes keganasan rumah tangga di Malaysia secara meningkat. Negara Malaysia telah melaksanakan PKP disebabkan oleh COVID-19, tetapi perintah ini juga menyebabkan kes keganasan rumah tangga adalah meningkat. Menurut laman web Kejabatan Kebajikan Malaysia, erti keganasan rumah tangga adalah meletakkan mangsa dalam ketakutan yang serius secara sengaja, mencederakan mangsa secara fizikal, contohnya memukul, menumpuk dan menendang. Selain itu, memaksa mangsa untuk melakukan perbuatan seksual, mengurung atau menahan mangsa tanpa kerelaan, serta merosakkan harta benda untuk menyebabkan kesedihan. Mangsa-mangsa kes kejadian rumah tangga ini kebanyakannya berlaku terhad kepada wanita dan kanak-kanak, dan perkara ini akan menjadi bayangan mereka untuk masa yang panjang. Tetapi lebih daripada itu, lelaki juga akan menjadi mangsa kes-kes keganasan rumah tangga. Dapat 7 punca terjadinya keganasan rumah tangga. Yang pertama, tekanan hidup. Yang kedua, bebanan tugas di tempat kerja. Yang ketiga, kurang didikan agama. Yang keempat, masalah kewangan. Yang kelima, sikap panas baran. Yang keenam, perselisihan faham. Dan yang terakhir ialah pengambilan dadah. Analisis data menunjukkan bahawa seramai 25 orang atau 62.5% yang menyatakan bahawa punca terjadinya keganasan rumah tangga adalah disebabkan oleh tekanan hidup. Hal ini dikatakan demikian kerana stres atau tekanan hidup menjadi faktor utama penyebab keganasan rumah tangga. Ini kerana sifat ganas dan mendera mereka yang sudah tertanam dalam diri mereka sejak awal lagi menyebabkan mereka ingin mendera pasangannya. Seramai 11 orang yang menyatakan bahawa punca terjadinya keganasan rumah tangga adalah disebabkan oleh bebanan tugas di tempat kerja. Hal ini dikatakan demikian kerana kebanyakan kes berlaku pada pasangan yang berusia 26 hingga 45 tahun. Pada usia ini adalah peringkat penyesuaian terhadap pasangan yang baru mendirikan rumah tangga. Apabila telah mempunyai anak, bebanan tugas menjadi semakin bertambah mahupun di tempat kerja ataupun di rumah. Oleh itu, jelaslah bahawa bebanan tugas menjadi salah satu punca terhadap terjadinya keganasan rumah tangga. Punca terjadinya keganasan rumah tangga yang seterusnya ialah kurang didikan agama. Hal ini dikatakan demikian kerana tiada didikan agama yang sempurna turut menjadi antara penyumbang kepada masalah domestik terhadap wanita. Sebagai contoh, penderaan dari segi mental dan fizikal akan menyebabkan seseorang itu mengalami trauma yang teruk akibat daripada keganasan rumah tangga. Punca yang seterusnya ialah masalah kewangan. Masalah kewangan juga turut membawa kepada punca terjadinya keganasan rumah tangga. Sebagai contoh, sebanyak 327 kes yang dinyatakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat adalah disebabkan oleh masalah kewangan. Kos sara hidup yang tinggi menjadikan seseorang pasangan itu mendera pasangannya sendiri. Kos sara hidup yang tinggi memberi tekanan terhadap pasangan yang telah berkahwin, menyebabkan terjadinya keganasan rumah tangga. Selanjutnya, sikap panas baran menjadi punca terjadinya keganasan rumah tangga.
Hal ini dikatakan demikian kerana sikap panas baran menjadi penyebab utama terjadinya keganasan rumah tangga di negara ini. Sikap panas baran merupakan punca terjadinya keganasan rumah tangga yang serius disebabkan kegagalan mengawal perasaan amarah sehingga boleh mencederakan pasangan sendiri. Kemudian, perselisihan faham juga menjadi salah satu punca terjadinya keganasan rumah tangga. Hal ini dikatakan demikian kerana perselisihan faham boleh membawa kepada terjadinya keganasan rumah tangga apabila kurang kepercayaan terhadap pasangan masing-masing. 7 kesan daripada keganasan rumah tangga ini iaitu yang pertama, institusi kekeluargaan akan runtuh. Seterusnya adalah kecederaan dan kecacatan fizikal. Contohnya, bentuk keganasan yang sering dilakukan oleh pelaku ialah diterajang, ditumbuk, dipukul dan lebih parah lagi ialah ditikam yang menyebabkan kematian bagi seseorang pasangan. Yang ketiga ialah kes lari rumah. Selalunya, kes lari rumah ini meningkat dalam kalangan remaja kerana remaja lebih cenderung untuk mengikuti perasaan mereka sendiri dan bertindak secara melulu. Yang keempat ialah penyakit seksual yang berjangkit terhadap wanita. Wanita cenderung untuk menjadi hamba seksual di dalam keganasan rumah tangga kerana wanita merupakan sosok seseorang yang lemah dan mudah ditindas oleh kaum lelaki. Contoh penyakit berjangkit yang disebabkan oleh seksual adalah AIDS dan HIV. Yang kelima ialah tekanan perasaan dan trauma. Mereka mula akan mengalami tekanan perasaan dan terpengaruh untuk melakukan tindakan daripada luar fikiran seperti bunuh diri dan sebagainya. Keenam ialah kes Giovanna meningkat. Kebiasaan kes Giovanna yang telah berlaku adalah mencuri, membuli, mengambil dadah dan merogol. Akhir sekali, pertumbuhan anak-anak juga akan terbantut apabila terjadinya keganasan rumah tangga. 6 langkah yang diusahakan oleh kerajaan untuk mengatasi keganasan rumah tangga. Langkah pertama ialah kerajaan patutlah mewujudkan SOP dalam memberi respon kepada kes keganasan rumah tangga. Langkah kedua ialah kerajaan hendaklah memastikan para mangsa boleh mendapatkan perintah perlindungan interim daripada mahkamah. Langkah ketiga ialah kerajaan patutlah menghasilkan lebih banyak pesanan khidmat masyarakat mengenai keganasan rumah tangga. Langkah keempat ialah kerajaan perlulah mengerahkan kaki tangan dan sumber yang mencukupi. Langkah kelima ialah kerajaan haruslah menambah baik aset kepada rumah perlindungan sementara dan menyeranakan sebagai perkhidmatan yang penting. Langkah terakhir ialah kerajaan haruslah memastikan bantuan kewangan sampai kepada mangsa keganasan rumah tangga. Itu untuk saya. Sekian, terima kasih. Kita telah mendapat 5 langkah untuk mengatasi keganasan rumah tangga dan juga respon daripada Google Form. Pertamanya ialah meminta pertolongan daripada pihak yang berkaitan dan kedua adalah memperkukuhkan undang-undang tentang keganasan rumah tangga dan ketiga adalah mendapatkan bimbingan dari segi kaunseling. Dan selain itu, kita juga boleh mendapatkan ilmu agama seperti majlis ilmu di masjid dan surau, seperti ceramah dan sebagainya. Dan akhir sekali, suami dan isteri perlu sentiasa berkomunikasi antara satu sama lain. Secara rumusnya, kajian yang dijalankan ini telah mengenal pasti punca-punca dan kesan-kesan yang menyebabkan keganasan rumah tangga ini berlaku serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencegah masalah ini. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai pandangan masyarakat terhadap masalah ini, 40 responden telah dilibatkan dalam kajian ini untuk menjalankan tinjauan soal selidik. Dalam hasil kajian ini, punca-punca seperti seseorang yang bersikap panas baran yang menyebabkan keganasan rumah tangga berlaku ini boleh dianggap sebagai tindakan keganasan yang meletakkan ahli keluarga berasa takut dalam kecederaan secara mental atau fizikal. Hal ini juga akan membawa berbagai kesan kepada mangsa atau keluarga sebagai contoh menyebabkan institusi keluarga runtuh atau kecederaan dan kecacatan fizikal. Walau bagaimanapun, segala kesan ini telah membentuk sejenis trauma yang disebabkan oleh keganasan rumah tangga sama ada fizikal atau psikologi.
Oleh itu, untuk menyelesaikan masalah ini, terdapat beberapa langkah yang perlu diambil oleh setiap orang atau kerajaan. Contohnya, memperkukuhkan undang-undang tentang keganasan rumah tangga ataupun suami dan isteri perlu sentiasa berkomunikasi dengan antara satu sama lain. Dengan melaksanakan langkah yang berkesan, keharmonian Malaysia dapat dijamin supaya nama negara tidak dipengaruhi secara berterusan. Hal ini juga merupakan ungkapan cinta kepada tanah air dan bangsa. Jadi, secara ringkasnya, punca-punca yang berlakunya keganasan rumah tangga ini telah membawa berbagai implikasi yang negatif kepada semua mangsa yang dilibatkan. Hal ini juga telah menunjukkan kepada semua orang bahawa masalah ini yang berlaku di Malaysia adalah masalah yang semakin membimbangkan. Kata pepatah, mencegah lebih baik dari melawat. Jadi, setiap orang atau pegawai yang berkaitan harus bekerja sama untuk mencegah masalah ini serta membantu mangsa atau keluarga yang sedang menghadapi masalah ini. Apabila semua masyarakat saling menyokong dan membantu tanpa mengira kaum atau bangsa, masalah ini dapat dikurangkan dan hal ini juga dapat mengeratkan hubungan dan keharmonian antara satu sama lain. Akhirnya, dengan penurunan masalah keganasan rumah tangga yang berlaku di Malaysia, reputasi negara akan menjadi lebih baik dan juga dapat dihormati oleh segala masyarakat ataupun negara lain.